hari sebelum Nabi SAW wafat, sebelum Nabi SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan? Al-Quran tidak ada diturunkan daripada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sekaligus, tapi dari sedikit demi sedikit. Jadi ayat-ayat daripada dikumpulkan, diatur oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW mengikut petunjuk daripada malaikat Jibril AS atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat itu diletakkan dan diatur di dalam surah-surah yang telah ditentukan pula tempat-tempatnya. Jadi ini namanya taufiqi. Jadi Quran yang kita baca yang disusun ni, susunan itu sudah Allah Ta'ala berikan kepada Jibril AS. Jibril membimbing Nabi SAW menyusun ayat-ayat itu mengikut tempat-tempatnya dan surah-surahnya. Kalau ikutkan, kalau nak ikut betul-betul, Iqra dulu awal-awal sekali. Pasal dia adalah wahyu yang paling akhir sekali paling awal sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah Ta'ala letakkan surah Al-Fatihah di awal-awal Al-Quran? Ini adalah susunan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya taufiqi. Caranya, mula-mula ayat itu diturunkan mengikut hal keadaan ataupun peristiwa dan kejadian-kejadian yang bersesuaian. Oleh baginda, ayat-ayat yang telah diterimanya daripada Jibril itu pun dihafalkan, kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat dan radhiyallahu anhum untuk diajarkan. Mereka itu sebahagian yang cukup hafal dan sebahagian yang belum cukup faham akan ayat-ayat yang mereka terima. Jadi daripada Jibril AS kepada Nabi SAW, Nabi SAW menurunkan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ada di kalangan para sahabat ini yang menghafal keseluruhan Al-Quran, jadi menjadi hafiz Al-Quran. Para sahabat bukan semua hafal Quran. Ada sahabat yang menghafal semua Al-Quran. Macam kita lah, kita oleh masyarakat kita pun tak semua menghafal Al-Quran, tak semua hafiz. Yang banyak Al-Habis, Wal-Habus, Wal-Hapus, tu yang banyak. Kan? Ya, yang hafal Inna A'tayna, sampai menjenguk isterinya jumpa dengan kita, Ustaz tolonglah nasihatkan suami saya. Suami saya ni daripada mula kahwin sampai dah halah, sampai hari ini dah 30 tahun kami menikah, Ustaz. Bila jadi imam sembahyang jemaah dengan anak-anak, ayat yang tak lain Inna A'tayna, Inna A'tayna, Inna A'tayna, dia jebung saya, Ustaz. Dah 30 tahun pun, Ustaz, daripada mula-mula kahwin sampai dah lepas taubat, Ustaz. Cubalah beritahu suami saya suruh hafal surah lain. Jadi saya pun sebagai ustaz beritahulah kepada suami, macam inilah abang hafal surah lain bang. Surah apa, Ustaz? Saya ni pelupa, bukan ingat penuh. Sebab banyak penuh makan berikat, jadi pelupa. Jadi saya kobarkan macam inilah bang. Macam inilah tuan hafal surah Inna Anzalna, surah Al-Qadar. Itu mudah, awal ni Inna juga. Baik, hafal tasmid 3 kali melekat. Jadi maghrib tu dia bawa Bismillahirrahmanirrahim, dia pun bawa Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Inna tu panjang. Inna bila keluar dia dah potong. Inna a'tainakal kautsar, dia baca balik surah apa? Lupa. Yang banyak yang itu lah. Tu dia. Yang banyak yang itu. Jadi hafiz Quran ni tak ramai dalam masyarakat kita pun. Juga pada zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat pun tak ramai para sahabat yang menghafal Al-Quran. Tapi ada lah. Gitu Di samping itu pula baginda ada jurutulis bagi menuliskan ayat Al-Quran. Ayat itu kadang baginda sendiri tidak tahu membaca dan menulis. Antara jurutulis wahyu, antara penulis wahyu, antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu dan lain-lain. Dia ada jawatan kuasa. Nabi merupakan satu jawatan kuasa penulis Al-Quran.
Siapa ketuanya? Siapa pengurusinya? Pengurusinya bukan daripada kalangan Khulafa Rasyidin. Pengurusinya seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia ni dah pengurusi jawatan kuasa penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Tengok Nabi bagi-bagi. Nabi tak nak sahabat-sahabat pulur jawatan. Nabi SAW bagi, yang ni Zaid bin Thabit, dia paling mahir menulis dalam bahasa Arab, dia lah yang jadi pengurusi jawatan kuasa. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali pun duduk di bawahnya. Bayangkan. Ya. Betapa Nabi SAW memuliakan sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhu mengikut kemahiran masing-masing. Baik. Sahabat-sahabat itu semuanya hafal Al-Quran, dibacanya dalam semayang dan di luar semayang. Kerana melakukannya demikian adalah ibadah yang amat utama. Istimewa pula jika dibaca sambil memahami maknanya dengan teliti. Begitu keadaannya. Baik. Rasulullah SAW wafat sampailah masanya baginda dijemput menemui Tuhannya, yakni wafat iaitu pada 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 632 Masehi. Manakala Al-Quran telah pun tersimpan dalam dada tiap-tiap sahabat Nabi yang hafiz dan hafal Al-Quran dan sudah pun tertulis. Hanya saja tidak tersetempat atau terkumpul menjadi satu seperti yang ada sekarang ni, bahkan berselera. Ada yang tertulis di atas pelepah kurma, ada yang di atas batu, ada pula yang di atas tulang-tulang dan lain-lainnya, dan lain lagi. Pada waktu itu pula peperangan telah merebak kerana sepeninggalan baginda pada masa khalifah, yang di pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ramai orang-orang Islam yang murtad dan ada pula yang mengaku Nabi. Sampai itu pula orang-orang kaya enggan membayar zakat. Semua perkara itu menyebabkan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan tenteranya memerangi mereka. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berlaku dua keadaan, iaitu ada satu kumpulan umat Islam yang murtad. Dia kata Islam ni lepas Nabi SAW wafat, Islam ni tak ada dah. Mereka ni murtad, keluar daripada Islam. Ada satu kelompok umat Islam yang lain pula, selepas Nabi SAW wafat, mereka enggan bayar zakat. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan selepas wafat Nabi SAW, kita tak perlu lagi wajib mengeluarkan zakat. Zakat ni untuk Nabi semata kan. Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar sendiri terpaksa mengarahkan tentera Islam untuk memerangi dua golongan ni. Kerana mereka berdegil dan diberi peringatan, diberi nasihat, diberi pujuk dan sebagainya. Mereka tak nak juga kembali ke Islam, dan yang golongan satu lagi tak nak mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi Sayyidina Abu Bakar sendiri terpaksa kerah tentera untuk memerangi dua golongan ini. Di dalam satu peperangan negeri Yamamah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafiz Al-Quran gugur di medan perang. Dikatakan jumlahnya mencapai 70 orang. 70 orang sahabat Nabi hafiz Quran gugur syahid di medan perang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan kematian sahabat-sahabat ini kerana boleh menyebabkan seorang orang Islam akan kehilangan saksi bagi Al-Quran. Nampak? Inilah satu peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang yang sixth sense-nya tinggi. Deria ke-6 dia. Kalau sekarang dia panggil deria ke-6. Sixth sense-nya tinggi. Maksudnya dia tengok peristiwa tu, dia nampak ada sesuatu yang perlu dibuat. Sekarang sahabat Nabi bukannya 7 orang, 70 orang syahid di medan perang. Kalau dibiarkan, nanti esok habis semua, habis Quran terkorban, siapa lagi yang tinggal yang menghafal Al-Quran? Maka jadilah Al-Quran itu nanti seperti kitab Taurat dan Injil. Tiada orang yang menghafal kitab-kitab ini. Apakah yang ada tulis lah? Kalau nak diubah pun orang pada tahu dah. Begitu keadaannya. Maka Sayyidina Umar pula menasihatkan Sayyidina Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq supaya memerintahkan semua tulisan-tulisan Al-Quran ada dikumpulkan dalam sebuah kitab. Dan setiap yang bijaksana itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala telah diturut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya memerintahkan Zaid bin Thabit menjalankan tugas yang berat itu dengan mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran. Jadi Zaid bin Thabit diperintahkan sebagai fungsi dalam usaha tulisan Al-Quran, diperintah untuk menjalankan usaha mengumpul Al-Quran ini tadi. Yang ada tertulis di atas pelepah kurma, berkeping-keping tulang, keping-keping batu, dan yang tersimpan dalam dada sahabat-sahabat yang hafiz Al-Quran. Disalinnya semula dalam sebuah kitab dengan sempurna. Cuma surah-surahnya tidak teratur, tetapi ayat-ayatnya semuanya telah teratur. Maksudnya dia tak dibukukan dengan rapi lah. Dia susun-susun tapi tak semacam yang kita tengok sekarang. Tapi dikumpul lah. Gitu kan.
Lalu Al-Quran yang telah terkumpul bila satu dengan dituliskan dalam semua kitab itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam simpanannya sepanjang hayatnya hingga ia wafat. Bila Sayyidina Umar bin Khattab berdilantik menjadi khalifah, pula Al-Quran itu disimpan oleh Sayyidina Umar sepanjang hayatnya hingga ia wafat. Maka naskah Al-Quran itu pula kemudian disimpan oleh anaknya yang juga dahulu menjadi isteri Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Itu dia. Jadi dia